TikTok okey. Ni. Facebook. Testing. Testing 1, 2, 3. Okey. Nampak tu. Oops. Okey. Dah. TikTok okey. Kan. Restart balik. Suara clear. Testing 1, 2, 3. Sekejap kita test dulu. Suara clear, gambar okey. TikTok clear. Okey, boleh mula. Sekejap. 5 minit, sebentar. Episod podcast yang masih ada Noman. Sebentar ya, ada masalah teknikal sikit. Kita lambat sikit mula. Kita teaser dulu. Facebook, okey Facebook. B. Facebook okey dah. Dah. Wireless connection problem. Why is wrong? Klik link, share, like, tap screen dulu dekat TikTok, tap screen, bagi warm up dulu, share dulu live ni. Sementara kita fix technical problem. Biasalah malam-malam Jumaat mungkin ramai orang yang tengah live ke apa ke. Nah, FB okey. FB okey. FB slow sebab mic dia dekat doktor. Sabar sebentar. Okey. Pinjam mic dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sebab ada masalah teknikal. Lambat sikit, satu jalan jam. Satu lagi masalah teknikal. Biasalah malam-malam Jumaat ni semua jam. Internet jam. Semua je lah. Okey, tanpa buang masa lah kita mulakan podcast Sembang Sihat Dr. Norman episod 9. Kali ni special. Sebab apa? Kita nak membincangkan 5 makanan untuk kurus masa puasa. Korang kan suka makan. Sebelum tu like, share, subscribe, tap screen yang dekat TikTok, yang dekat FB. Share, tap screen jugalah, bagi love ke, bagi like ke, whatever you nak bagi. Saya, Liana, moderator anda. Selalu saya lupa nak perkenalkan nama kan. Tapi bagi yang dah follow Sembang Sihat Podcast ni, dia dah tahu dah siapa saya. So, tanpa membuang masa, kita ada special announcement. Sementara live
malam ni kita nak launch kita punya persatuan. Apa persatuan kita tu? Nama dia adalah ni podcast kita 5 makanan kurus semasa puasa. Korang kan nak makan-makan sedap tapi nak kurus. Wajib dengar, wajib share dekat semua orang untuk tahu makanan yang kurus masa puasa. So biar saya bebel dulu sementara saya panggil doktor ready. Biar saya bebel dulu kat korang. Kan? Special hari ni kita ada announcement pasal persatuan kita yang dipanggil ASFAM. ASFAM tu singkatan kepada Association of Food and Medicine of Malaysia. Bahasa Melayu dia Persatuan Permakanan Malaysia. Mesti ramai tertanya-tanya kenapa kita bagi nama ASFAM kan? Sebab Dr. Norman kita suka makan-makan. Jadi persatuan ni sangat sesuai bagi semua orang yang suka makan-makan tapi nak kurus. Satu. Kedua, nak sihat, nak awet muda. Jadi tanpa membuang masa, kita jemputlah Dr. Norman dengan podcast Sembang Sehat pada episod 9 malam ni. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lambat sikit Apa khabar semua? Ada masalah teknikal biasalah malam ni kan. So malam ni kita nak cerita pasal 5 makanan kurus. 5 makanan kurus. Kalau kita amalkan sepanjang Ramadan, insya-Allah raya esok slim. Yes. Kan? Di samping tu last kan kita akan masuk sikit tentang persatuan kita ASFAM Association Food as Medicine. Istilah yang bahasa Inggeris Food as Medicine of Malaysia lah, ataupun bahasa Melayunya Persatuan Perubatan Pemakanan. Perubatan Pemakanan Malaysia yang telah didaftarkan. InsyaAllah ni daftar persatuan berdaftar secara sahnya. Kan kita baru dia selesai urusan buka akaun bank, sebab tu kita akan buka malam ni untuk pendaftaran ahli. Nanti kita akan cerita apa kelebihan dan sebagainya. First kita masuk pada topik kita. Saya nak tanya. Okey. Apakah rahsia makanan untuk kurus masa puasa tapi sedap? Yang penting sedap dan kedua sihat. Okey, Yes. Doktor. Sebenarnya kita nak faham makanan ni apa yang paling penting dalam makanan. Benda yang paling penting dalam makanan sebenarnya adalah sedap. Tak? Orang boleh travel kan daripada KL sampai Melaka semana-mana nak makan. Kalau kita tengok grup-grup yang motor tu kan, dia boleh ride tu daripada KL sampai Penang nak makan je. Sebab makan tu sedap. Oh no, itu cerita dia. Jadi kalau kita nak sihat dan makan tak sedap, memang tak lama. Kan kita makan sekejap je. Jadi macam mana nak sihat sepanjang hayat? So dalam keadaan kita nak sihat sepanjang hayat, pemakanan kita perlu sedap dan sihat. Itu yang kita nak belajar. Dan persatuan kita akan mengajar macam mana kaedah dan konsep dia. So sepanjang Ramadan ialah peluang terbaik untuk kita sambil dapat ibadah Ramadan sebagai bulan yang diberkati, keberkatan dia hebat. Jangan lupa juga ini antara waktu yang kita boleh gunakan untuk mendapat kesihatan terbaik dan menurunkan berat badan ke badan yang kita idam-idamkan. Cuma yang jadi masalah selalu masyarakat kita, puasa memang tip-top. Ini macam puasa. Tapi tang buka puasa tu, aduh, masalah kat Malaysia ni apa? Apa? Masalah tu bazar Ramadan. Kat Malaysia bazar Ramadan sibuk kan. Tengok nak sebelum buka tu, pergi bazar Ramadan macam ni awang lah. Aduh, lepas tu kan semua keluar macam tu. 2-3 plastik kan. Jadi macam ni nak puasa ke nak berdarah. Kan sebab tu jangan jadikan Ramadan ni sebagai pesta makanan. Sebenarnya Ramadan kita makan macam biasa je kan. Tapi nak sedap sikit tak ada masalah. Tapi jangan makan terlampau banyak. Sebab tu ada beberapa makanan yang kita boleh amalkan sepanjang Ramadan, dia bantu kita untuk turun berat badan dengan lebih baik, lebih sihat. Apa dia? Yang pertama? Tak tahu. Apa dia? Nak tahu. Itu dia. Nampak? Apa dia? Telur. 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 Yes. Makan telur. Cuba makan telur. Terutama sahur. Kadang-kadang kita sahur ni kan kurang selera sikit lah, ngantuk kan. So, why not makan telur? Makanlah 5 biji ke. Tengok sampai buka kenyang. Sebab apa? Sebab telur ada lemak dan protein sihat. Ada kajian tak? Yes, of course ada kajian lah. Banyak kan. Telur yang paling penting apa? Telur mengenyangkan. Sebab tu saya suruh makan sahur. Kan? Kita nak kenyang sampai buka. Jadi kalau makan banyak telur, kita kenyang lama. Sampai buka pun kenyang. Kan? Telur tinggi kolesterol. Ini bagus.
Ni takut telur tinggi kolesterol lah bagus. Makanan berkolesterol adalah sihat. Makanan berkolesterol adalah makanan yang membantu kesihatan yang baik. Makanan tinggi kolesterol bukan punca kolesterol tinggi. Itu nak dibetulkan balik. Kefahaman kita yang selama ni salah. Ya. Takut makan telur sebab telur kolesterol. Tak ada masalah. Ataupun dia orang takut jadi hantu raya kot. Dah, hantu raya makan telur. kan? Lagi satu, dalam telur tu bahagian yang paling berkhasiat, paling banyak vitamin, mineral dan sebagainya termasuk antioksidan ialah kuning telur. Jangan dibuang kuning telur. Benda yang tak boleh makan dalam telur kulit je. Kulit tak usahlah bedal kan. Tapi yang boleh makan kuning telur tu jangan dibuang. Kan? Yes. Of course dalam kuning telur tu ada satu bahan namanya beta carotene, sejenis antioksidan. Sebab tu jangan buang kuning telur, makan sekali. Tak kira lah apa cara. Ni ada macam poached egg, ada scramble egg, ada telur dadar, ada bull's eye, ada telur rebus, ada setengah masak, ada. Boleh makan. Jangan makan telur mentah lah. Malam ni mungkin biasa-biasa. Cuba time bulan puasa. Luar biasa telur ni. Betul, sedap. Ni kajian ni tengok ni kajian yang menunjukkan dibandingkan telur dengan cereal, daripada telur ni lebih mengenyangkan dalam tempoh yang lebih lama. Lebih biru ni mana ni? Telur. Lebih lama kenyang. Dia mengurangkan rasa lapar. Betul. Dan ini antara kajian yang ditulis dalam jurnal-jurnal perubatan menunjukkan kajian yang menunjukkan pengambilan telur sebenarnya mengurangkan rasa lapar dan mengenyangkan dalam tempoh yang lama. Ini dua-dua ni kajian. Energy intake of satiety response. Satiety response adalah respon kekenyangan. So, kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan telur semasa breakfast boleh menyebabkan kita kurang makan sepanjang hari. So, dari situlah istilah saya kata tadi, kalau nak bagus makan telur, makan masa sahur. Kita boleh top up dengan minyak sihat macam ni. Kita minum minyak MCT oil ke kan. Minyak habatus sauda ke, minyak zaitun ke, minum masa sahur tu sekali. Sekali dengan telur tu, buat telur scramble ke, telur dadar ke, makan. Macam kita ajar dekat Yes. sebelum raya Betul. resepi. Dalam program SSR baru-baru ni di Melaka, saya ajar macam mana nak buat telur dadar special punya. Kita tumis dulu. Memang best. Sebab tu kena join. Yang kita ada buat program join kan. Besok dengan persatuan kita banyak lagi program kita akan buat, conference kita, workshop, seminar dan sebagainya insya-Allah. Yeah, Okey. betul. Apa seterusnya? Makanan yang seterusnya doktor, ini yang tidak asing lagi lah dengan masyarakat Malaysia. Yeah. Dan yang ni yang paling orang takut. Ya betul. Macam hantu. Apa makanan yang kedua? Yes, ni dia. Nasi lemak. Nasi lemak, kopi kan. Nasi lemak buah bidara kan. Sayang selasih hamba lurutkan. Buang emak buang sedara. Kerana kasih hamba turutkan. Kau main. Itu kita punya pantun. Tapi kita cakap pasal makanan. Sebenarnya nasi lemak mengandungi bahan resistant starch yang tinggi dalam dia. So bukan nasi lemak dia. Semua nasi yang dimasak dengan minyak. Termasuklah nasi goreng, nasi biryani, nasi Arab, nasi ayam, nasi minyak. Semua nasi-nasi ni adalah sangat bagus untuk bantu kita turun berat badan. Sangat sesuai untuk berbuka, sangat sesuai untuk bersahur. Dua-dua pun bagus. Tapi kalau makan nasi lemak, kena makan komplit. Kena ada lauknya, kena ada telurnya, kena ada kacang, ikan bilis ni dengan ulam, timun. Sambal jangan lupa, tak ada sambal, tak ada nasi lemak namanya tu. Itu kena faham. So itulah kelebihan-kelebihan yang kita kena faham. Pengambilan nasi lemak mengenyangkan sebab kandungan resistant starch. So, apa benda resistant starch tu berdasarkan kajian ni. Nampak? Menarik kajian, ada kajian. Saya cakap bukan tak ada kajian, nampak tak? Resistant starch adalah kanji yang telah diubah. Dia panggil sebagai konsep retrogradation. Dengan memasak dengan minyak dan disejukkan. Kan? Akan menghasilkan retrogradation, dia akan bersifat macam serat dan dia akan menjadi makanan kepada probiotik, iaitu dia bersifat sebagai prebiotik. Nampak tak? Itu konsep dia. Kalau tengok ni apa kelebihan, efek resistant starch, body weight reduction. So, bulan puasa, nak turun berat badan banyak, nak gaya slim, handsome, pakai baju raya macam muda-muda. Amalkan nasi lemak. Jangan lupa. Macam tak cair kan. Macam tak cair. Kan nasi lemak. Yang tak boleh makan tu roti tak boleh. Roti jangan. Kan? Roti putih. Nasi putih pun janganlah. Kalau boleh kita makanlah nasi yang berminyak-minyak ni. Nasi biryani ke kan. Nasi goreng ke. Ni dia kan. Okey. Percaya tak? Ni artikel dia. Kalau tak ada kau percaya, bacalah sendiri. Ni ada rujukan-rujukannya ada.
Saya bukan cakap saya saja ni, ada rujukan Konsep kajian tentang resistance touch ni ada dalam jurnal perubatan. Bukan saya reka cipta mandai-mandai. Sebab tu kita kena belajar habis. Kita bukan menilai makanan berdasarkan kaloris. Nasi lemak memanglah tinggi kalori daripada nasi putih. Tapi kalori itu tak dihadamkan sebab dia jadi resistance touch. Jadi maksud dia apa yang kita makan dalam nasi lemak tadi, mungkin tinggal separuh je. Dari segi karbohidrat ni, dari segi kalorinya. So tak ada masalah lah. Apa seterusnya? Yang ni makanan yang orang pandang remeh tapi bulan puasa kita selalu beli. Kita selalu dengar iklan tu. Yes. Dia nak masuk Ramadan kita tahulah. Ni lah dia. Buah kurma. Buah kurma sebenarnya adalah rahsia untuk kurus masa Ramadan nanti insya-Allah. Kenapa? Sebab buah kurma tinggi dengan serat. Nampak tak? Serat dia banyak. Memanglah buah kurma ada gula, tapi bila gula combine dengan serat, dia jadi glycemic index dia turun. Sebab dia dari segi glycemic index, buah kurma adalah rendah. Janganlah takut makan buah kurma. Ini tak ada. Diabetik boleh makan kurma? Boleh. Sebab isu dia glycemic index. Orang diabetik lagilah kena makan kurma. Ini tak ada. Adalah dakyah-dakyah kan. Doktor kat hospital lah tu. Jangan makan kurma. Kesian kurma dipersalahkan. Sebab dia tak faham glycemic index. Kan, dia kena faham pasal isu glycemic index, fiber. Kan? Apa konten lagi buah kurma yang bagus? Dia tinggi antioksidan. Nama antioksidan dia adalah polyphenol. Nampak tak? Canggih. Memang ada banyak khasiat dalam tu. Dan juga yang paling penting, buah kurma kaya dengan zat besi, magnesium dan potasium. Sangat bagus untuk kesihatan kita. Penting untuk kawalan tekanan darah, kawalan diabetes, kawalan blood sugar dan sebagainya. So, sebenarnya makan kurma bagus untuk orang diabetes. Tu dakyah yang kena betulkan balik. Sebab tu makan kurma ni sunnah. Yes. Allah sebut banyak kali buah kurma dalam Quran. Tiba-tiba kau cakap tak elok. Aduh, tak baca Quran ke? Masalah kan? Kita puasa pasal kita Quran. Tapi bila Quran cakap pasal buah kurma, kau tak percaya. Masalah. Kan? Yes. Apa lagi? Buah kurma kaya dengan vitamins. B complex, vitamin C. Yang paling penting, buah kurma mengenyangkan. Itu je. Tapi buah kurma kita tak perlu makan banyak pun. 3 biji, 5 biji, 7 biji dah cukup. Bukan saya suruh makan sebesen. Boleh doktor, tak boleh, kenyang pun sebenarnya. Tak ada orang, saya tak nak jumpa orang makan. Paling max pun saya boleh makan 3 je. Orang biasa tak ada orang makan buah kurma satu guni, tak ada. tak ada isu macam terlebih ni. Kalau terlebih, kau macam mana boleh terlebih makan kurma? Kau tak makan lah tanya tu. Kalau orang makan dia tak tanya. Sebab dia tahu memang tak terlebih. Kejap sikit dah kenyang dah. Inilah kandungan buah kurma yang ada, nampak tak? Of course buah kurma tak ada kolesterol sebab dia buah. Dia bukan haiwan kan. Dia tak ada garam berlebihan. Dia tak ada gluten. Dia tak ada lemak. Of course sebab dia buah kan. Okey. Yang paling penting walaupun gula dia tinggi tapi dia punya glycemic load dia rendah sebab serat yang tinggi. Kandungan kurma cuma 6 gram je carbs je kan. 23 kaloris, tak ada lemak, ada protein sikit, ada fiber. Tapi yang paling penting sebenarnya kurma ni tinggi dengan zat besi. Kurma juga bagus yang makan oleh ibu-ibu mengandung. Terutama dah dekat-dekat nak bersalin tu, lagi memudahkan bersalin. So bulan Ramadan amalkan, jangan hanya bulan Ramadan lah. Kurma ni amalkan setiap bulan, setiap masa, banyak masa. Amalkan setiap hari. Rumah kita kena ada buah kurma sebagai keberkatan yang kita cari dari makanan yang mana Nabi suka. Kan? Sunnah Nabi tu kurma. Jadi kita ni kenapa tak nak ikut sunnah ni kan? Okey. Pelik-pelik dia. Apa seterusnya? Apa lagi? Ini air minuman yang orang underestimate. Ni yang doktor tengah minum ni. Apa benda air ni doktor? Inilah dia nama dia air cukai apple. Ucap bayu. Campur. Ini kan saya boleh bercakap pasal air cukai apple, air limau. Ya Allah, dia punya soalan standard klise. Makan minum cuka ni perut tak bocor. Minum cuka ni gigi tak gugur. Kau tengok gigi aku gugur ke? Ya Allah, apa benda cakap ni kan. Kadang-kadang datang klinik pun tanya tu. Ini tak, ni ada cakap jangan makan lalu kena cepat-cepat kena bilas. Kau ni cakap pasal cuka kurma, cuka apple ke cuka getah? Apa yang merepek? Yang famous pakai straw. Pakai straw. Tak payah ni orang saya ni. Ada straw ke? Ni cuka kurma, cuka apple. Cuka apple. Tengok. Aku kumur. Ada. Gigi aku gugur. Apa yang merepek ni? Sebab tu kadang-kadang kita ni cakap
Janganlah buat ada andaian. Dengar-dengar. Sebab tu masuk belajar. Lepas tu kita buat conference, kita buat seminar. Saya buat segala-gala video yang ada dekat semualah. Dekat TT, dekat YT, dekat IG, macam-macam, FB. semua Macam-macam, media sosial. semua ada. Kan? Sebab nak mengajar masyarakat, sebab terlampau banyak kekeliruan. Sedangkan pengamalan air cuka apple semasa bulan Ramadan akan bantu kita turun berat badan dengan lebih banyak. Syarat dia, jangan minum waktu siang. Batal puasa. Batal. Dengar tu, batal. Jangan minum waktu siang. Waktu malam kau bedal aja, sebelum tidur boleh, selepas bangun tidur boleh. Jangan tengah-tengah hari tak boleh, batal puasa. Itu je lah. Sila air bulan kena angkut sampai Apa bila kelebihan yang pertama sekali buah kurma? Dia sebenarnya mengurangkan selera makan. Nampak tak? Yang kedua, dia membantu badan kita membakar lemak. Yang ketiga, dia memulihkan masalah usus penghadaman. Semasa Ramadan waktu terbaik untuk kita pulihkan usus kita, terutama yang penyakit leaky gut tu, yang ada anxiety, ada eczema, ada GERD, gastrik tak habis-habis. Duk tanya soalan ulang-ulang tu. Bulan puasa ni waktu nak pulihkan. Ambil peluang Ramadan ni berpuasa cara yang betul. Dia tanya, saya gastrik boleh puasa ke? Boleh! Itulah ubat dia. Ada pula gastrik tak boleh puasa ke? Boleh! Sebenarnya orang ada gastritis, orang ada GERD, lagi bagus berpuasa. Okey? Ni doktor cakap ni. Apa lagi? Dia sebagai minuman semasa berbuka. Cuka apple, cuka kurma ni boleh jadikan minuman semasa berbuka. Boleh tambah lagi letak gam arabik ke, letak chia seed ke, tambah lemon ke, lagi sedap kan. Minum masa buka ini macam sedap. Apa kau takut, letaklah daun pudina sikit dalam tu, daun pandan dalam tu ke. Baru sedap. Tengok video saya dekat YT. Tahun lepas ni kan. Menu Ramadan. Macam mana saya buat air tu. Okey? Kau yang paling benar apa? Cuka ni mudah diamalkan. Senang. Ambil satu sudu, tak dalam satu gelas air. Minum. Apa yang susah? Kau janganlah togok juga macam tu. Dia bukan mana ada orang minum terus macam kita minum cordial, minum sirap tadi kita terus minum sirap. Tak ada. Kita campur baju air. Tak boleh tu. Sebab dia pekat. Kita kena dilutekan dia. Malah. Dan ada tak kajian-kajian yang menunjukkan cuka ni sebenarnya membantu menurunkan berat badan? Ada. Ni ada kajian. Kan? Keluar dalam jurnal perubatan. Ada. Cuka apple boleh bantu untuk health improvement. Memperbaiki kesihatan kita dan weight loss. Ni kajian ni. Ni kajian lain. Menunjukkan perbezaan antara orang yang makan cuka dengan orang yang tak makan cuka. Nampak penurunan berat badannya. Nampak teman-teman, berbanding orang tak makan cuka. Dia punya selera makan, penurunan selera makan. Berbeza. Orang yang banyak makan cuka, selera makan dia kurang. Betul. Yes. Nampak? Itu sebenarnya konsep dia. Bila kita selera makan kurang, kita pun kurang makan. Kita nak makan, tak adalah kita macam makan macam tak pernah jumpa nasi. Ni cuma buka puasa dulu. Macam tak pernah jumpa lah. Makanan sampai 3 tahun macam mengalahkan orang Gaza kan. Dia punya makan ya Rabbi ya salam. Padahal makanan hari-hari makan. Antara sebab selera tu. Craving. Craving nak makan. Itu sebab kena betul. Dan pengamalan cuka apple akan mengurangkan selera makan. Okey. Makanan yang nombor 5 ni. Makanan ni kontroversi baru-baru ni. Betul. Banyak perdebatan antara Dr. Norman dengan doktor lain, dengan doktor tu, doktor ni. Peninglah saya dengar. Bergaduh sini. Tak gaduh. Dia tak gaduh, dia cakap je. Ya, kita memberikan fakta yang Saya betul. bagi fakta. Ada orang cakap je, tak ada fakta pun. Ya, betul. Makanan terakhir ni adalah makanan bergoreng dan bersantan. Makanan bergoreng dan bersantan. Ingat dalam kaedah menurunkan berat badan, kaedah tu kita panggil sebagai low carbs, high fat. Antara kaedah untuk kita mengamalkan high fat diet ialah makan makanan bergoreng. Jadi saya pelik kalau orang mempromosi pemulihan diabetes tapi tak bagi orang makan goreng. Macam tak kena je kan. Ada yang tak kena, macam ilmu dia tak lengkap. Sebab tu saya kata dia kena belajar lagi lah. Kalau dia cakap macam tu menunjukkan keilmuan dia sangat kurang lagi lah. You need to learn more lah. Itu saja kan. Sebab konsep healthy fats, ingat healthy fat kalau kita nak minum gitu minyak, ada susah sikit lah. Siapa suka minum minyak hari-hari? Susah. Kalau kita nak makan yang berkuah dia, makan apa? Kari, makan salamat cili ya, bosan pula. Ada masa kita nak makan ayam goreng lah, ikan goreng lah, telur goreng. Jadi menyalahkan makanan goreng sebagai tidak sihat tak betul. Sebab
penggorengan menjadi tidak sihat berdasarkan jenis minyak. Bukan proses menggoreng tu. Sebab bila kita gunakan jenis minyak betul, apa kesan-kesan sampingan yang tak berapa elok disebabkan proses menggoreng akan di-counter oleh sifat minyak yang baik. Kita tengok video saya yang saya dah post sebelum ni kan. Dekat 10 minit, merakam benda dekat. Kan? Jadi itu konsep yang kena faham. Jangan main bedal, minyak goreng tak elok. Apa-apa goreng tak elok. Tak boleh. Kita tak boleh over generalization. Terlampau generalize. Itu maknanya keilmuan tu tak cukup lah. Whatever title you pakai kan. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Itu tak boleh pakai. Sebab tu kena belajar lagi. Dia ada pendapat dia bagus. Ada pendapat yang tak berapa bagus. Ada pendapat yang saya tak setuju tapi saya tak pernah hentam orang. Tapi since dia hentam saya punya pisang goreng, saya hentam balik lah. Sebab saya rasa dia ilmu tak betul, tak lengkap. Kena belajar betul-betul. Ada benda yang dia tak belajar lagi. Saya pun ambil masa 22 tahun belajar nutrition medicine. Takkan orang baru beberapa tahun belajar tiba-tiba jadi maha guru kot. Saya buat formula lagi. Tak boleh. Tak. Kata orang baru ustaz-ustaz imam kampung tidur keluar fatwa. Macam tak berkena lah kan. Keilmuan kau tak sampai lagi tahap tu. Itu je kan. Dia kena faham. Lepas tu kalau kita nak cepat kurus semasa Ramadan nanti, benda yang paling penting kita kena buat adalah pengamalan minyak sihat dalam pemakanan dengan cara makan makanan bergoreng dan makan makanan bersantan. Masak lomak cili api boleh, masak kari boleh, masak rendang boleh, masak lemak putih boleh, ikan goreng boleh, ayam goreng boleh, telur goreng boleh, tumis air boleh, macam-macam benda lah gunakan minyak. Gunakanlah minyak kelapa sawit. Support industri tempatan kita. Ekonomi kita juga akan meningkat. Janganlah sibuk support minyak-minyak jagung lah, minyak soya lah, minyak bunga matahari yang bukan sebenarnya produk kita. Kalau orang Malaysia tak nak support produk Malaysia, macam mana? Lepas tu tak support atas dasar sebab tak faham. Lepas tu masuk belajar. Lepas nak attend kita ni conference dan sebagainya, insyaAllah. Lepas tu kita akan ke topik seterusnya tentang persatuan kita. Boleh? Baru nak cakap. Sebab itulah kena ada ilmu. Jangan salah, jangan fitnah pasal pisang goreng ke, goreng pisang ke. Ni ada juga cakap, salah lah pisang goreng. Salah lah goreng pisang. Alah, whatever lah, benda sama je kan. Sebab tu kita tekankan makanan bergoreng, makanan bersantan. Tak bersalah dan tujuan tu juga. Betul. Kita tubuhnya persatuan ni. Kita tak nak berdekat pada benda-benda remeh lah. Pisang goreng pisang apa masalah. Tak ada benda. Kita tengok masalah besar. Masalah dalam masyarakat Malaysia. Penyakit banyak sangat. Malaysia sampai dilabel sebagai the sickest nation in Asia. Malu tak? Malaysia ni negara paling banyak orang sakit ke Asia. Malu tak? Sebab apa? Pemahaman kita tentang pemakanan tu banyak yang salah. Sebab tu saya rasa ada keperluan untuk saya bergerak dalam platform persatuan. Persatuan yang berdaftar. Kita dah daftar persatuan kita dengan ROS dengan pendaftar pertubuhan. Bukan main suka-suka buat kongsi gelap ke mafia ke. Tak ada. Ni tak ada show-show sendiri. Tak. Semua ada daftar dia. Persatuan berdaftar. Sebab tu kita nak ambil masa lama daripada set up itu sampai buat nak buka akaun lah apa. Sampai besok kita nak suruh orang bayar yuran dalam akaun persatuan. Bukanlah akaun saya. Besok aku kena tangkap lah ni kan. Tak boleh. Kita nak buat satu kena betul. InsyaAllah. Sebab tu kita nak ada platform yang betul dengan ikut undang-undang dan sebagainya. Sebab tu kita buat macam tu. Dan saya mereka cipta logo ni berdasarkan bentuk garpu dengan sudu. Baru nak tanya. Baru nak tanya kenapa dia bentuk. Yelah nampak sekali imbang macam apple kan. Betul. Tapi ada sudu, ada garpu pula. Apa kena ni? Ini penjelasan dia. Nampak tak? Sebenarnya, kenapa saya gunakan apple? Ada orang cakap, kenapa doktor guna apple? Apple kan Apple pun Allah buat jugalah. Janganlah kira macam tu. Tak kira lah produk asing ke tak asing ke tak ada masalah. Kalau saya letak gambar jambu orang tak kenal. Kan kalau letak gambar apa buah nangka lagi orang tak kenal, susah. Jadi kita guna apple sebab apple ni dia biasa dalam istilah pepatah orang putih lah, pepatah English, an apple a day will keep your doctor away. Tapi bukan Dr. Norman Dr. Norman kita lapakkan. Yes, itu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya itu yang kita nak faham bahawa logo Apple tu maksudnya kesihatan dan makanan sihat. Maksudnya bidang yang kita nak ajar kepada masyarakat ialah bidang nutritional medicine. Yes, bidang nutritional medicine ni bukan dalam bidang kepakaran perubatan sebab dia bukan clinical punya ni. Dia bukan clinical specialist. Sebab tu nutritional medicine doktor tidak ada dalam NSR. Itu saya faham. NSR tu National Specialty. Sebab kita bukan clinical punya ni specialty. Kita ajar orang makan kan. Tapi kita mengajar macam mana masyarakat untuk
menyelesaikan masalah penyakit pada punca. Kita ada apa punca dia? Obesity, apa punca dia? So kita rawat dekat punca, bukan rawat kat simptom. Kan? Kalau kita sibuk rawat simptom, sebab tu sampai kiamat tak selesai masalah, malahan dia akan mendapat banyak komplikasi. Sebab tu benda ni semua kena belajar. Dia tidak semudah ABC. Dia very complicated dan banyak benda yang overlap. Kena belajar, kan tak? Dan kita menggunakan gambar sudu garfu bermaksud makan. Sebab secara umum orang makan pakai sudu dan garfu. Nak letak gambar tangan kan orang pelik pula. Kan macam persatuan Satuan apa ahli-ahli berjingan tangan. sihir pula keluar Susah tangan. Jadi saya letak sudu garfu lah, senang faham lah. Ini mudah gitulah. Lepas tu kita letak warna biru, lambang perpaduan ahli-ahli persatuan. Kita nak cari orang-orang yang betul-betul berminat untuk belajar tentang ilmu pemakanan sihat. Kita sama-sama duduk dalam grup. Sebab bila kita duduk dalam grup yang sama, bercakap benda yang sama, akhirnya kita akan lekat ilmu tu dalam otak. Yeah. Kita ni tak ada duduk dekat social media, dengar yang ni cakap gini, dengar yang ni cakap ni, lala confused. Betul, doktor saya confused lah. Doktor cakap ni, doktor ni. Sebab tu kita suruh dalam persatuan. Sebab dalam persatuan ni ada ramai doktor juga. Betul. Ya, tapi doktor-doktor ni yang dah faham tentang nutrition. So memudahkan masyarakat meyakini ilmu nutrition medicine tu. Jadi kita sama-sama. Dalam persatuan kita, kita tak limitkan pada doktor. Kita limitkan semua. Semua lapisan masyarakat yang 18 tahun ke atas lah. Budak sekolah malah lepas dah habis sekolah, yes boleh join. Kan? Lepas tu warna hijau melambang environment. Persekitaran, makanan sihat. Kita kena ambil makanan-makanan asli dalam persekitaran yang sihat. Kalau nak beli ayam yang makan makanan asli, lembu kambing pun makanan asli. Itulah sebab tu hijau tu maksud dia, environment lah kan. Dan warna merah ialah lambangan semangat kita yang membara, yang mana kita nak sama-sama. Saya tak boleh buat kerja seorang. Kita kena bergerak sebagai satu pasukan. Sama-sama kita menyedarkan masyarakat tentang konsep pemakanan yang betul. InsyaAllah itu konsep dia. Sebab akhirnya kita nak tengok manfaat akhir ujung tu ialah pada negara kita lah. Walaupun yang tengok bukan daripada Malaysia, mana secara umumnya, seluruh umat manusia di dunia ni akan dapat manfaat. Sebab bukan di negara lain ada dah persatuan ni. Ada, negara lain pun ada. Tapi di Malaysia setakat ni persatuan tu antara doktor saja. Persatuan yang terbuka pada publik, kita adalah yang pertama. Pas kita campur semua dalam tu. Kan? So apa matlamat dia? Ni matlamat ni ada 5 saya letak kat sini. Yang pertama, matlamat yang utama kita nak mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat ni bukan semudah ABC kan. Kan kalau sekolah pun kena sekolah sampai 12-13 tahun sekolah. Jadi ambil masa lah of course. Kita nak, tapi sebelumnya kita nak ajar ilmu pemakanan sihat, perubatan nutrisi. Maksud makanan tu boleh membantu pemulihan penyakit, makanan tu juga untuk mencegah penyakit. Kepada semua khususnya ahli persatuan. Kenapa saya nak buat ahli persatuan? Sebab sebelum ni saya buka secara terbuka. Bila kita buat grup kita kat Telegram lah, dekat Facebook lah, ada orang-orang yang tak berkenaan masuk, yang fake account, yang haters, suka mengganggu dan menimbulkan keraguan dan sebagainya. Ini yang kita nak avoid. So siapa yang ada dalam persatuan kita ialah orang yang berdaftar dan kita tahu dia siapa. Kita tak terima dah lagi orang-orang yang kita tak tahu siapa, fake account tak siapa-siapa kan. Lembu syahdu lah, macam-macam nama kan, pelik apa-apa kan. User 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua yang, lepas tu ada yang lebih teruk, scammer masuk. Dalam grup Telegram kita siap ada scammer, sekejap hantar gambar bogel, sekejap gambar lucah. Aduh, pening kita nak melayan benda-benda macam tu. Sebab kita tak tahu siapa, sebab kita buka, siapa-siapa boleh masuk. Itu yang kita tak nak. So kita nak sebenarnya kita nak cari orang yang serius nak belajar, duduk dalam persatuan, kita belajar benda tu. Tak ada entah siapa-siapa malaon masuk, letak benda-benda tak senonoh dalam persatuan, tak nak. Sebab tu, lepas ni persatuan, kita punya Telegram group, ada adore group tu kita akan tutup dan kita akan mempelawa semua join kita persatuan. Dan dalam tu kita akan belajar secara serius. Kan? Kita akan belajar secara berperingkat-peringkat macam mana you nak faham. Kadang-kadang masalah bila buka terbuka, ada orang baru masuk, dia tanya soalan yang berulang-ulang. Penat. Seperti saya kata, lepas ni kita akan buat conference, you attend the conference. Belajar dan belajar. Itu sebenarnya. Kita akan buat banyak program pendidikan berkaitan dengan pemakanan sihat seperti conference, carnival, seminar, bengkel, workshop dari masa ke semasa. Dan kita tak melibatkan soal agama dan politik. So tak ada cerita nak politik ke apa, tak ada. Tak ada cerita agama-agama, tak ada. Kita makan-makan je. Yes, agak cerita pasal makan je kan. Kita juga nak buat kerjasama dengan semua pihak yang ada kepentingan lah. Seperti Kementerian Kesihatan sendiri. Agensi kerajaan yang lain. Sebab banyak agensi kerajaan ada masalah. Contohnya polis, baru ni kita dengar dekat TV, polis ada banyak masalah berat badan.
Dah berat badan berat macam mana nak kejar pencuri. Kan tak larat. Lepas tu dia nak jaga kita tapi dia pun tak larat. Tak fit. Susahlah. So kita nak ajar. Sebenarnya aku senang ni kalau you tahu kaedah. Sektor korporat. Sebab perbelanjaan perubatan sektor korporat sangat banyak, berbilion-bilion, berjuta-juta kan, sebab nak menampung kesan sampingan daripada obesiti dan salah faham tentang pemakanan ni. Itu sebab tu kita nak bekerjasama lah. Sektor korporat, sektor swasta, persatuan, pertubuhan, institusi pendidikan, tak kira universiti dan sebagainya. Kita memang bergerak ke universiti. Saya pun biasa bagi ceramah kat universiti. So, saya tak ada masalah nak bagi ceramah dengan lecturer, profesor dan sebagainya. Sebab kita tahu apa yang kita sampaikan tu ada kajian-kajian. Termasuk juga media massa, media sosial, TV, stesen-stesen TV dan sebagainya. Termasuk juga masjid-masjid, surau-surau, tak kira lah kalau kuil pun nak sebut, kuil nak jemput ke tokong nak jemput, kita pergi juga. Kita akan bagi nasihat pemakanan yang betul. Di samping tu sebenarnya yang keempat, kitanya matlamat menyokong usaha kerajaan. Kita tahu kerajaan sebenarnya agak bimbang tentang isu kesihatan di Malaysia tu. Dengan PMX kita lah kan. Dia cakap isu kesihatan ni agak teruk. Masyarakat kita kuat makan gula. Kita nak bantu. Kita sama-sama mengemeli tenaga bantu untuk mengawal masalah kesihatan di Malaysia dengan mendidik masyarakat. Badak. Dan juga kita bercadang melalui persatuan kita nak buat kajian-kajian sosial dan saintifik. Secara khusus kita nak buktikan secara kajian saintifik sebab dalam grup kita ada ramai juga researcher penyelidik, profesor dan sebagainya, doktor-doktor dan sebagainya yang akan memberikan data-data yang kita buat dalam satu bentuk kajian kita tunjukkan kepada pihak yang membuat polisi bahawa inilah kaedah yang sebenar untuk selesaikan masalah kesihatan dengan membetulkan pemakanan secara ilmiah. Bukan cakap, lepas tu nak popular kat social media, nak popular kat TikTok tapi tak memberi fakta. Tak selesai masalah. Ni matlamat kita sebenarnya jauh lebih luas. Bukan soal nak mempopularkan diri. Tak. Saya bukan nak mempopularkan diri saya tak perlu pun popular diri sebenarnya. Tapi apa yang saya nak ialah saya perlu mendidik masyarakat ilmu pemakanan sebab saya tak nak tengok generasi seterusnya semakin rosak kesihatan. Tengok masalah chronic obesity, masalah obesity kanak-kanak, masalah diabetes berlaku sejak awal 18 tahun. Tak risau ke? Takkan kita nak tengok generasi seterusnya 18 tahun diabetes, 40 tahun kaki tak ada. Buah pinggang dah rosak, mata dah buta. We must do something. Tapi kita nak bergerak, kenalah ada platform dia, kenalah bergerak secara bersama-sama ada orang. Bila kita tolak satu benda yang berat tu sama-sama, insya-Allah benda tu akan bergerak. Kalau kita buat seorang-seorang memang tak adalah. Saya bukan credible hak boleh buat seorang. Superman ke tak adalah kan, tak mampu kita. So kita buat bersama-sama insya-Allah kan. Nak kata bang, apa tu? Apa istilah Melayu tu kan? Kalau lidi sebatang tu kita patah, senang. Tapi kalau seberkas penyapu nak patah, susah. Lepas tu kita kena ramai-ramai sama-sama. So, siapa yang ada niat matlamat yang sama, join persatuan. Kita tak nak lagi duduk dalam grup yang tak ada entuh arah, tak ada persatuan, tak ada apa, main masuk suka hati dia, scammer masuk, haters masuk, saboteur, apa orang kaki sabotage masuk, macam-macam lah. Provocator masuk. Dia provoke bagi orang marah. Ini semua ni kita akan buang sebab kita dah tahu lepas ni siapa yang masuk grup kita ialah orang yang berdaftar dengan persatuan. So minta maaf, bye-bye yang scammer-scammer tu, yang haters nak ngacau dalam grup, dia nak provoke orang, nak tanya-tanya soalan supaya kita kena saman. Ini semua kita akan buang. Kan? So saya kena saman pasal itulah. Provocator masuk, provoke kita, suruh jawab, lepas tu dia print screen saman. Ini semua yang saya tak suka lah. Kita nak fokus pada menyelesaikan masalah negara ni. Jangan sibuk lah benda-benda yang tak berkenaan. Okey? Okay, kita dah buka link pendaftaran. Boleh klik link dekat bawah tu. TikTok kita boleh link dekat bio. Dekat FB boleh klik link. Admin kita pun dah pin kan untuk menjadi ahli tu. Boleh dengan segera. Tak apa buang masa, you all klik jadi ahli. Jangan lupa. Jadi ahli makan-makan. Korang kan suka makan. Makan-makan tapi kurus. Join. Itu? Apa soalan dia? Apa soalan dia? Ada yuran keahlian ke? Nantilah soalan dia. Siapa yang boleh jadi ahli? Itu soalan dia. Sebab ada orang tanya tadi, saya orang Indon boleh jadi ahli tak? Sebenarnya boleh. Tapi keahlian kita buka pada beberapa kriteria ahli lah. Serta ahli biasa. Ahli biasa ni kena warga negara Malaysia. Kan umur minimum 18 tahun. Lepas habis sekolah lah kan. Pada tempat tinggal di mana-mana negeri dalam Malaysia boleh. Lepas tu keturunan semua bangsa boleh. Tak kira bukan Melayu je.
Melayu, India, Cina, Kadazan, Iban, Dusun, apa bangsa lah kat Malaysia pun tak kira lah, apa bangsa semua boleh join. Lelaki dan wanita semua boleh join. Semua agama boleh join. Tak kira bukan Islam dia, tak Islam ke apa, tak kisah. Tak ada agama ke apa, suka hati kau lah. Kan tak boleh join sebab semua orang makan. Apa pun orang dia, apa pun agama dia tetap makan. Yang penting dia suka makan. Ya, tapi yang paling penting kriteria keahlian yang saya nak orang yang betul-betul berminat. Nak belajar. Saya tak nak keahlian skamer-skamer masuk. Keahlian tu haters yang mengacau. Provokator, saboteur, semua sabotaj kaki sabotaj ni semua saya malas lah. Kita malas nak layan lah. Kita nak fokus pada mendidik orang yang berminat nak belajar. InsyaAllah kan itu konsep dia. Yang lagi penting kalau dia bukan warga negara Malaysia, boleh join keahlian, boleh join conference kita akan datang pun. Tapi dia berjoin sebagai ahli bersekutu. Apa tu? Ahli bersekutu ni ada dua. Satu ialah yang bukan warga negara Malaysia. Yang kedua ialah syarikat. Syarikat juga kita buka sebagai ahli bersekutu. So syarikat-syarikat yang berminat kan, nak networking sesama orang-orang yang berminat dengan ilmu kesihatan pemakanan boleh join. InsyaAllah kita akan lebih lanjut di kemudian lah. Tapi apa visi kita? Nak cerita dia. Apa visi kita? Sebenarnya visi kita ialah vision. Apa vision kita? Vision. Kita nak memberi kesedaran tentang konsep pemakanan sihat sebagai ubat dan juga sebagai pencegah. Kita kena sedarkan masyarakat bahawa ilmu pemakanan sihat ini penting untuk mencegah penyakit dan memulihkan kesihatan. Sebab selama ni hanya bergantung pada ubat, tidak selesai masalah. Semua orang tahu, kan? Siapa pernah nampak orang pulih diabetes dia pergi hospital? Tak Mana ada. ada. Semua, dan orang pun tahu, doktor pun tahu. Sekadar mengawal simptom. Yelah, sekadar nak turunkan gula. Lepas tu orang sibuk gula. Yang tanya, soalan saya, gula saya 5/6, itu diabetik ke? Ini mentaliti yang simptom ni. Dia sibuk simptom. Sebab tu kena belajar. Bila tanya soalan tadi, jelas menunjukkan sebenarnya tak faham. You tak faham apa isu tentang diabetes. Isu diabetes bukan gula. Isu diabetes ialah kenapa gula you tinggi. Itu yang nak dipelajari tu. Mempelajari konsep dari segi punca dan merawat pada punca, itu yang kita akan ajar dalam nutritional medicine. Bukan cerita soal simptom. Saya ni berat sekian-sekian. Itu kira gemuk ke tak? Ini soalan-soalan yang hanya memfokus pada simptom. Tak boleh. Sebab tu benda ni sebenarnya penting untuk belajar. Kita kena faham kenapa pemakanan sihat, seimbang, kena ada buah-buahan ni. Buah tak elok. Buah jangan makan buah tinggi gula. Jadi ilmu-ilmu setengah tiang ni memang masalah. Yang cakap tu bukan orang lain pula tu, doktor pula tu. Cakap tak boleh makan buah lah, tak boleh makan pisang goreng lah, tak boleh makan makanan bergoreng lah. Jelas menunjukkan ada masalah pemahaman yang serius tentang makanan sihat. Dia ada macam-macam PL orang kan. Kenapa makan sayur penting ni, sayur tu tak boleh makan, sayur ni tak boleh makan, protein tak boleh makan, lemak tak boleh makan. Macam-macam segala benda tak makan, lalu kau nak makan apa? Batu, kayu. Sebab tu kena belajar. So dengan menekankan ilmu pemakanan ini, benda ni adalah ada research je, ada kajian dia, ada terbitan dalam jurnal ilmu-ilmu pemakanan. Sebab kita akan tunjuk semasa conference, masa apa. Sebab kita letih nak melayankan orang yang nak main-main, nak mengejek-ngejek, menganjing-anjing. Sebab tu kita buat persatuan. Kita nak fokus pada orang yang nak belajar. Sama-sama kita belajar insya-Allah. Kan? Dan juga kita kena memupuk dalam ahli persatuan pendekatan secara holistik. Memulihkan penyakit bukan soal makan produk. Kita bukan fokus pada produk. Ada orang tuduh saya doktor produk. Saya tidak menjual produk, saya menjual ilmu. Tapi bila kita nak mengamalkan ilmu tu, kita perlukan produk. Tapi ambillah produk tu dengan ilmu. Bukan ambil sebab doktor cakap. Yang ni cakap, yang jual cakap. Itu cara orang yang biasa-biasa. Kita kena jadi luar biasa untuk sihat. Sebab tu kena join persatuan, duduk dalam kelompok yang memahami ilmu tu. Yes. Kalau tak letih nak melayankan orang yang main-main, scammer, haters, provokator, saboteur, mampu aku nak layan lah kan. Itu dia. Misi? Yes, apa misi kita? Misi. Yes. Misi ni bukan nurse. Mission. Misi dalam mission. persatuan ni adalah mempromosi makanan sebagai ubat, mendidik semua ahli tentang kepentingan ilmu perubatan pemakanan atau nutritional medicine. Untuk transformasi kesihatan yang lebih baik dalam mencegah penyakit di peringkat awal. Kalau boleh kita catch penyakit tu peringkat awal. Kalau dah peringkat buah pinggang rosak, saya boleh. Doktor, apa suplemen pulih buah pinggang? Doktor, apa suplemen bagi mata nampak? Allah. Apa suplemen nak selamatkan kaki? Dah terlewat ni bukan tak boleh tapi susah. Lepas tu kita suruh awal-awal belajar. Suplemen selamatkan kaki. Macam-macam orang tanya saya. Kadang saya meletih nak jawab. Mana ada suplemen selamat kaki? Kalau saya boleh buat suplemen selamat kaki,
Kaya raya aku. ahli nujum. Pakai Bentley lah kan. Oh. Pakai Ferrari je. Mana kereta masuk bengkel tak nak keluar, tak ada duit nak bayar. Apa kaya kan. Kan? Apa nak telingkup sana telingkup sini adalah. Itulah harga dia. Kita akan bagi banyak program seminar kesihatan, tulisan buku saya. Saya dah tulis 45 buah buku. Nampak tak? Saya ada e-book dan ada buku yang insyaAllah kita akan print dan ahli persatuan kita bagi special lah tu. Dapat free pun ada, yang berbayar dengan diskaun pun ada, macam-macam lah kan. Tujuan nak bagi kesedaran. Ilmu ni kadang kita kena charge sikit untuk belajar supaya dia menghargai. Betul. Kalau benda ambil free ni kadang-kadang dia anggap benda tu macam remeh, dia tak ada harga. Sebab tu sekarang kita charge, bukanlah kita nak sangat duit. Tapi kalau you dapat benda free ni kiasu perangai. Kan? Semua kau nak free, susah. So yang lebih best, kita sebarkan ilmu tu di kalangan keluarga kita dulu. Anak-anak kita, adik-beradik kita, mak bapak kita. Lepas tu pak-pak saudara, mak-mak saudara, sepupu, sepapat, kembang, sampailah rakan sekerja. Kan? Kita sebar-sebar. Akhirnya seluruh masyarakat akan mula memahami ilmu kesihatan pemakanan yang betul. InsyaAllah itulah visi saya. Misi saya, satu hari saya nak tengok Kementerian Kesihatan mengumumkan bahawa kadar diabetik menurun. Kadar obesiti menurun. Kadar penyakit NCD menurun. Tak tahu bila, tapi at least kita kena usahakan sekarang. Kita kena bergerak melalui platform persatuan. Bersama-sama kita bantu negara kita. Itu visi dia. Visi masih panjang ni, bukan senang. Sebab tu saya perlukan ramai-ramai orang yang bersama-sama semangat dengan kita. Jom kita selamatkan. Kita perlukan Kita selamatkan masyarakat kita. Dengan membagikan ilmu yang betul. Sebab terlalu banyak ilmu kat Google tu. Terlalu banyak ilmu kat social media. Macam-macam orang cakap, macam-macam title aja. Tapi betul ke tak betul? Sebab tu you akan belajar dalam persatuan. Yes. Sebab nak tahu menilai seseorang tu betul tak betul, yang pertama, you kena tengok paper credential dia juga. Dia ni ada masters tak? Dia ni ada degree tak paling kurang lah. Degree, masters. Terutama kalau masters in nutrition medicine. Of course dia pandai pasal nutrition medicine. Kalau dia masters in surgical, of course dia pandai buat surgery. Master in ONG, dia pandai sakit puan dan perbidanan. Macam itulah yang you bertanya pasal makanan kat pakar jantung buat apa? Macam belajar. Itu masalah. Itu paper credential is important. Second, you kena tengok pengiktirafan tu oleh universiti atau agensi kerajaan. Ada tak dia berkolaborasi dengan universiti? Ada tak dia pernah bagi ceramah di universiti-universiti? Saya hampir semua universiti kat Malaysia saya bagi ceramah. USM pernah, UKM pernah, USIM pernah, UIA pernah. Yang latest kita bagi talk dekat MSU pernah, private ada, City University ada, PCOM ada. Yalah MSU tu pada apa? Banyak sebenarnya saya dah lupa dah, banyak sangat universiti saya bagi. Audien dia maksud saya. Maksud dia audien yang kita tu ialah professors, specialist, medical specialist. Kalau saya cakap benda tak betul, lah kena tembak aku dah kat dalam tu. Dan saya juga kena, apakah agensi kerajaan yang mengiktiraf saya? Kan, agensi kerajaan yang mengiktiraf saya adalah antaranya MPOB. Kan, Malaysian Palm Oil Board. Saya salah seorang expert panel dia. Saya pernah mewakili MPOB untuk membentangkan tentang minyak sihat di Pakistan. Di mana audiens saya masa itu adalah pensyarah-pensyarah universiti, PhD holders, profesor emeritus dan sebagainya. Dengar kita punya conference. So, seseorang yang nak menilai keilmuannya, pernah tak dia membentangkan apa-apa di conference international ataupun sekurang-kurangnya di Malaysia? Dan semuanya saya pernah. Saya pernah membentangkan di international di Pakistan. Saya juga biasa bentangkan saya punya talk di medical conference di Malaysia. Sebenarnya banyak sangat lah. Itu sebenarnya itu sejak 2019 di situ, kan doktor? Lebih. Sejak 2005, sejak saya mula belajar lagi, saya dah mula berceramah. Cuma selepas saya graduate masters tahun 2013, saya dah mula berceramah di universiti dan sebagainya. Jadi memang kita bukan main cakap dekat TikTok je. Tak ada. Atau cakap kat FB ke YT ke, tak. Kita cakap dekat universiti. Dan yang terbaru, saya juga adalah visiting lecturers di UCMI sebelum ni dan juga sekarang di UTM Space. Mengajar bidang nutrition medicine. Bukan universiti bawah pokok dengar. Dia bukan universiti bawah pokok. Sijil yang kita keluarkan oleh universiti, bukan Dr. Norman keluarkan. Bukan saya buat formula saya sign bawah tu, tak ada. Orang third party yang recognize apa yang kita ajar. Dan kita nak bentangkan kita punya kursus tu, kita bagi modul, kita bagi tu profesor kat situ tengok. Modul-modul tu bukan main cikai-cikai tulis hati aku je. Kan
kau dapat pada mana, research mana yang kau buat, letak formula-formula nama kau tu. Saya tak letak satu formula pada seluruh roman. Saya cuma letak model dengan sihat je. Kan? Tapi bukan formula. Model dengan sihat adalah kaedah pemakanan low carb sci-fi diet Melayu. Tu siapa yang join kursus saya faham. Jadi sebenarnya, dan satu lagi yang nak tahu keilmuan seorang adalah, kalau tengok semua ulama-ulama hebat, orang yang ilmu dia hebat, dia menulis buku. Berapa banyak buku dia tulis? Kita tengok juga. Saya dah tulis 45 buah buku. Sebab tu akhirnya kita buka persatuan. Dan persatuan ni, presidennya adalah saya. Sebelum Dr. beritahu yuran, saya nak menjawab soalan dekat Facebook ni. Ramai yang tanya soalan berulang-ulang. Tak payahlah tanya berulang-ulang, daftar Li. Korang tahu. Senang. Berulang-ulang tu apa? Apakah nasi resistant starch? Butter boleh makan ke tidak? Minyak apa yang elok? Register lah. Belajar lah. Apa nak tanya ulang-ulang. Sebab tu orang buka platform persatuan, belajar. Sebab ahli persatuan dapat banyak keistimewaan. Nanti kita tunjukkan. Tapi sebelum tu, berapa yuran dia? Yuran. Yuran murah je, RM50 setahun. Allah. Lepas tu, masa nak daftar pertama kali, kena bayar RM50 yuran pendaftaran. So, kena bayar 100 dalam permulaan ni. Itu saja. 100 je. 100. Kopi makan ikan bakar kat Melaka tu pun tak cukup 100. 200 boleh balik. Lebih. Makan biryani kat mana-mana ke. Masyarakat Arab 100 tak lepas. Itu sekali makan. Ini ilmu seumur hidup. Bayar 100. Lepas tu nak renew RM50 setahun sekali. Nak renew road tax lagi mahal. Betul. Nak renew lesen pun lagi mahal. So, tapi kalau yang malas nak renew, aku lupa. Okey tak apa. Kau join ahli semua hidup. Ahli semua hidup cuma bayar 500 sekali je. Seumur hidup. Percuma pula tu. Percuma apa ni? Lepas tu dapat percuma buku. Kita bagi buku saya free. Wow. Siapa join ahli seumur hidup dapat buku percuma edisi terbaru. Panduan memulihkan diabetes, obesiti dan hipertensi dengan pemakanan. Ini adalah asas pada keilmuan yang kita ajar dalam persatuan ni, yang ditulis oleh saya sendiri. Dan dalam ni juga ada resepi. Ada yang tanya lah dia nak makan apa, nak makan ini apa. tanya tu makan ni, makan tu makan. Sebenarnya kalau Gajin tengok FB saya, macam-macam aku makan. Korang tak nampak ke? Semalam pun saya post, saya makan biryani lah, saya makan tosai lah, saya makan nasi lemak lah. Penat aku post. Tak faham. Duduk tanya. Duduk takut. Sebab tu kena belajar. Itu yang kita nak faham. Tolonglah belajar. Janganlah. Paling simple. Tengok apa doktor post gambar tu. Itu yang boleh makan. Malas kan tengok je. Oh, doktor makan besok ni lah. yang dah join ahli, kita akan jawab secara eksklusif tu. Bukan ramai-ramai doktor-doktor lain. Siapa-siapa yang expert lain, yang student saya nak jawab sekali. Jadi kita duduk dalam kelompok yang menjawab. Itu macam itu. Sebabnya kena join persatuan. Faham tak? Kita malas nak lain orang cakap ulang-ulang, betul masuk dalam scammer, letak gambar bogel lah semua. Ini semua kita kena buang lah. Lepas ni masuk dalam grup Telegram tu dengan invitation. So tak ada nak suka hati kau nak masuk kan. Ini masalah ni. Okey? Bayar yuran. InsyaAllah kita sama-sama. Bukan apa tujuan mengumpulkan yuran tu, senang kita nak buat program. Nak sewa hotel, nak sewa dewan, nak buat PA sistemnya, apa semua macam-macam. InsyaAllah kita juga akan cuba buat dewan kita dinilai nanti insyaAllah. Satu hari kita ada persatuan demi persatuan. Join program, kita boleh buat podcast, kita buat macam-macam. Jadi nak mengajar masyarakat ni macam-macam usaha kena buat. Lepas tu kita perlukan persatuan tu. Dan sama-sama menyumbang dalam persatuan. Kita juga buka siapa-siapa sekali malas di persatuan. Nak sumbang tiap minggu RM10 ke persatuan. Boleh. Sebab usaha persatuan ialah mendidik masyarakat. Betul. Kan? Ibnu Sabil. Sebab pendidikan masyarakat, ilmu yang berguna pada masyarakat itu penting sebagai satu perjuangan kita. Untuk mendidik masyarakat supaya faham dan mengurangkan masalah penyakit-penyakit yang teruk ni. Mengurangkan penderitaan akibat salah faham tentang makanan akhirnya menyebabkan penyakit. Di samping tu kita dapat networking dengan pelbagai orang latar belakang. Bagi orang-orang yang ada bisnes, dia tak tahu mana-mana nak cari customer yang ada minat tentang, ada orang dia jual pada orang yang tak minat kesihatan. Betul. Dia jual produk kesihatan, siapa nak beli? Sebab tu kita kena duduk dalam kelompok yang mana ini ialah orang-orang yang berminat kesihatan dan dia memang nak cari produk-produk yang bagus. So siapa ada produk yang bagus, networking dengan kita, insya-Allah kita bantu juga you punya bisnes. Dengan networking kita akan bagi, bila kita buat conference, kita buka booth. You boleh sewa booth dengan harga diskaun lah sebab ahli. Kalau tak ahli, aku bagi bantai harga full. Jadi boleh join. The networking tu yang mahal sebenarnya. Betul. Sebab kadang-kadang itu yang kita nak funnel kita punya tu biar betul-betul orang yang betul-betul berminat dengan produk kita. So kita perlukan networking yang betul. Melalui persatuan adalah satu kaedah yang bagus
InsyaAllah. Kita target sebenarnya kita nak dapat sehingga 10,000 ahli. InsyaAllah. Kita target. Tapi buat permulaan ni kalau dapat 1,000 pun Alhamdulillah. So siapa nak join? 100 je nak bayar. Lepas tu tak tahu RM50. Bukan mahal. Mudah je. Korang dapat Dah makan-makan apa kelebihan dia? Bayar 100 kan jadi ahli. Yang pertama, dapat ilmu percuma. Sebab kita buat kita ni close group. Ni close group Dah tak adalah skema-skema mengepek-epek letakkan kita dalam grup sinilah, letak dalam grup sinilah, tiba-tiba kita tak masuk grup je dalam grup. Ni banyak berlaku kat Telegram ni. Sebab tu dalam grup Ador tu saya kata saya tak tahu nak buang macam mana. Dah siapa kita pun tak tahu. So lepas ni siapa masuk Telegram ni kita tahu siapa. Kau dah main-main dalam tu. Kan? So nak belajar sungguh-sungguh. Lepas tu private group ahli Asfam berkongsi sama-sama. Kita bagi diskaun untuk produk-produk digital macam kita punya e-book, pen drive, ceramah-ceramah dan sebagainya boleh dapat diskaun. Lepas tu kita bagi diskaun lagi program-program seminar. Siapa ahli bila join seminar 50% diskaun. Ui, Kalau kata yuran dia 200, you bayar 100 je. Kalau yuran 100 bayar RM50 je. murmur. Bayar ahli RM50 dapat diskaun pun dah untung lah. Nampak tak? Bukan sebarang-sebarang orang seminar tu. Kan? Saya dan rakan-rakan saya yang doktor-doktor yang mahir bidang nutrition medicine yang akan bagi talk. InsyaAllah. Itu sebenarnya. Mana kita sama-sama berjamaah. Sama-sama bantu-membantu kan. Dapat buku, bengkel kesihatan. Macam-macam kita buat. Macam baru ni kita buat Slim sebelum raya. Itu macam satu bentuk bengkel tu sebenarnya. Kita akan ajar praktikal macam mana nak masak, macam mana nak exercise. Nampak kan masa lompat-lompat kan? Itu pun sikit aku tunjuk tu. Kan? Macam mana sebenarnya. Dan ahli dapat special rate. Rugi tau. Nampak tak? Lepas tu siapa yang nak free betul, jadi volunteer program. Urus dia. Free. Free terus. Dapat allowance lagi. Kalau ada lebih lah. Kan? Kalau ada lebih lah. Tak lebih tak ada. At least dapat free lah. Dapat belajar juga. Dan you bertindak sebagai urus dia. Itu kan kita akan pilih. Banyak-banyak pilihan. Nampak? Lepas ada private live soal jawab kesihatan ahli aspar kita akan buat. Kita akan buat private live. Kita tak panggil orang luar. Kita malas lah orang macam kacau ni. So besok live macam ni tak ada. Kadang live tu macam-macam orang merepek macam ni tunai. Orang cerita pasal benda lain, tak ada benda lain. Ini semua kita nak buang lah benda ni. Mengganggu sebenarnya. Kita akan fokus pada pembelajaran. Biar mantap ilmu dalam otak. Betul. Dan saya kata tadi, kalau ada orang ahli-ahli tu ada yang ada produk kesihatan yang bagus, yang sesuai dengan kita punya konsep, nak memasarkan di kalangan ahli, silakan, tak ada masalah. Kita lagi galakkan. Takkan semua benda saya nak buat. Kan, dia kan. Pada mendapatkan konsultasi nutrisi, produk daripada doktor pakar, kita orang lah. Ada ramai doktor-doktor dalam tu. Dan networking. Networking tu penting. Sebenarnya kita kena duduk dalam kelompok yang sama. Sama berfikiran sama, sama-sama yang nak belajar, sama-sama nak jaga kesihatan. Ini kelompok dia. Kan, macam kalau kelompok tu kaki main golf, semua orang main golf je. Kalau kelompok tu kaki motor je. Kan, tapi kadang-kadang tu yang kadang saya pening juga nak duduk dalam grup kaki motor ni, semua saya okok. Pening kepala aku. Sebab tu saya malas nak join. Pening. Itu sebab dia. Kadang bukan, padahal saya minat motor tapi tak berapa kena. Jadi besok masa tu kita asfam kita buat lah grup motor kita, tak kisah okok punya. Dia macam bagus. Okey. Apa lagi kelebihan ahli? Banyak. Bagi yang miskin, ahli yang B40, kita akan bagi bantuan. Kita bagi produk yang kuat. Ini kadang bantuan yang dibagi pada B40 lah, produk-produk makanan proses. Bagi mi segera lah, bagi gula banyak-banyak kan. Sebelum tu doktor, potong sekejap. Terima kasih Alhamdulillah pada yang dah daftar jadi ahli. Alhamdulillah, terima kasih. Ramai daftar. Yes, klik. Klik daftar sekarang. Join. Daftar. Join. Bagus ni, Jangan lupa juga subscribe saya punya YouTube. Subscribe TikTok saya. YT. FB, IG, dan Titi. Sambung doktor penjelasan. Kita kena menyebar-nyebarkan benda-benda bermanfaat. Ingat, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah kebaikan yang kita buat, Allah akan nilai. Betul. Antaranya kita berkongsi ilmu-ilmu bermanfaat. Sebab tu kita nak buat dalam platform yang proper. Platform persatuan, kelompok-kelompok yang dalam pemikiran yang sama, nampak tak? Berkongsi kepakaran. Dan tu ada pakar dia, doktor dia, ramai insya-Allah kan. Kita akan invite profesor-profesor, bekas-bekas dekan, spesialis-spesialis dan sebagainya untuk kita sama-sama berkongsi. Ini bukan persatuan Dr. Norman, no. Betul. Bukan saya seorang. No. Saya ada juga benda yang saya tak tahu. Ada benda saya bukan tahu semua. Betul. Apa yang saya tak tahu, saya akan panggil orang yang lebih mahir, lebih berpengalaman. Kita sama-sama berkongsi ilmu. Sama-sama belajar. Kan? Jangan ingat Dr. Norman tahu semua. Saya ada banyak yang saya tak tahu juga. Saya pun belajar juga.
Samalah kita sama-sama belajar insya-Allah kan. So apa yang saya tahu, kita kongsi sama-sama. Apa yang orang lain tahu, kita dengar juga sama-sama. Jadi kita ambil yang baik, kita ambil yang bagus-bagus semua kita letak join dan semua duduk dalam kelompok. Lepas tu saya nak buat persatuan. Saya rasa lebih. Dan lagi satu yang penting dalam persatuan ni, kita nak menjadi suara pendesak. Sebab kadang-kadang kalau seorang cakap, Dr. Norman cakap, siapa Dr. Norman nak tegur Kementerian Kesihatan? Tak boleh. Kalau ada isu-isu tentang pemakanan, kesihatan yang kita rasa kita nak menyuarakan, kita akan menyuarakan melalui persatuan kita. Sebab tu saya nak seramai mungkin ahli, paling kurang kita ada 10,000 ahli, alhamdulillah. Kita suarakan tentang isu kesihatan, tentang pemakanan, tentang salah faham yang dibawa. Ini selalu orang komen, kenapa Kementerian Kesihatan tak ni? Kenapa Kementerian Kesihatan tak haramkan gandum? Alah, ini semua yang kau ingat dia dengar cakap Dr. Norman? Aduh. Dia tak dengar. Siapa Dr. Norman? I'm nobody. Yes. Kecil dia Tak ada benar. siapa. I'm nobody. Saya tak ada siapa pun. Faham tak? Tak ada pangkat apa politik, apa ketua pemuda UMNO ke, tak ada. Bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Kesihatan, nothing. I'm nothing. Tapi kalau saya menegur atas kapasiti Presiden ASFAM, Satuan Pemakanan, Di mana ahlinya at least ramai. ahli dah 10,000, insya-Allah saya harap adalah sedikit KKM buka mata sikit. Kalau ada apa-apa polisi dia nak buat, dia jemput kita untuk bantu sebagai pemegang taruh ada orang. Untuk sama-sama kita bagi input kita, apa kita nak tegur. Macam itulah sama-sama betulkan. Kita jangan hentam-hentam orang, hentam-hentam tapi tak ada apa-apa kritikan yang membina. Kita nak mengkritik orang, biarlah membina. Kau tahu hentam orang je kan, macam kau bagus sangat. Tak boleh. So why not we give something yang konstruktif, supaya dia orang boleh buat perubahan, supaya kita sama-sama dapat manfaat. So melalui persatuan ni adalah cara yang terbetul. Dan saya nak memerlukan lebih banyak suara. Nampak tak? Itu yang betul. Nampak tak? So inilah konsep-konsep yang kita nak. So kita nak membantu. Kita juga kalau dengar ada ahli asfan ada musibah, kita akan bantu lah. Mana dia tahu. Macam Malaysia kejap banjir lah, kejap apa-apa lah, tsunami ke kan. Kita boleh bantu juga. Tapi kita nak bantu dengan memberikan makanan yang sihat. Di samping juga kita nak bekerjasama juga memberikan idea dan input untuk dari segi konsep makanan organik, makanan sihat, daging organik. Sebenarnya kita boleh bantu sebenarnya macam Kementerian Keterjaminan Makanan sebenarnya apa input macam mana makanan yang bagus dan sebagainya. Juga kita akan bagi pendapat dan sebagainya insya-Allah. Di mana secara berjamaah kita bersuara. Mungkin lebih didengar daripada Dr. Norman cakap lebih seorang, Cok aku jual produk lah, Cok Dr. Cak Ayam lah. Ini semualah kadang-kadang susah kita nak bercakap. Dia dah letak label kat kepala otak ni, Dr. Cak Ayam. So apa nak dengar? Tapi kalau dia bercakap atas nama persatuan, insya-Allah kita harap ada juga. Kita akan didengari lah. Okey, bagi siapa yang dah join Jom. ahli, Join. terima kasih. Alhamdulillah. Jom kita sama-sama. Join, klik link, mestilah kena Yes. bayar pendaftaran. Mana ada yang free, Mana masuk ada tadika pun free. kena bayar. Kena bayar Ha, lah. jom. Sikit Daftar saja. jadi ahli 2024. InsyaAllah seramai yang mungkin. Kita target at least tahun ni kita dapat 1,000 ahli. Kita akan buat first conference kita selepas raya nanti. InsyaAllah kita akan ramai-ramai berkumpul. Kita berkongsi-kongsi pendapat, maklumat, ilmu. Sama-sama kita duduk dalam kelompok tu. Kita jadi kumpulan pendesak. Supaya kerajaan dengar pendapat-pendapat orang yang ada ilmu. Kan insyaAllah. So sama-samalah kita join. Kan sebagai satu suara. Persatuan tu sebagai satu suara. Dan platform yang sangat bagus. Dan insyaAllah kita juga bercadang. Bila kita ada cukup dana. Bila semua ahli membantu. Sumbang seorang sikit. RM50. Tapi benda tu jadi besar. Kalau ada 10,000 ahli. Orang bagi RM50 dah banyak lah tu. Kita boleh bergerak ke seluruh Malaysia. Kita buat roadshow. Daripada Sabah sampai Perlis kita boleh buat. InsyaAllah. Ni saya buat. Doktor datanglah Kelantan. Doktor datanglah Terengganu. Kau ingat senang aku seorang nak datang. Belanja je. Dengan kerja kita tinggal. Sebab tu kalau kita bergerak dengan persatuan. Senanglah saya nak buat tu. Ni yang sibuk-sibuk suruh saya datang jauh-jauh ni kan. Suruh datang Perlis lah, Perak lah, Ipoh lah, Perak macam-macam lah kan. Itu semua saya tahu. Saya kalau boleh memang saya nak pergi. Kalau saya Superman saya terbang pergi bagi ceramah itu masalah kan. Tapi bila kita ada persatuan, kita ada platform, kita boleh buat program bersama masjid ke, bersama persatuan penduduk ke, bersama apa-apa persatuan NGO, sama-sama kita buat program. Kita terus mendidik masyarakat bersama-sama insya-Allah. Dan kita semua dapat manfaat insya-Allah. Itu tujuan dan matlamat kita. Saya harap semua fahamlah. Kita bukan buat persatuan untuk syok sendiri. Untuk nak jadi maha guru, nak buat formula Dr. Norman, tak ada. Saya tak buat formula Dr. Norman pun. Tak ada. Saya tidak memanggil diri saya sebagai maha guru. Saya sendiri adalah pelajar yang masih lagi belajar, yang tak tahu semua.
Ada benda yang saya masih perlu belajar lagi dan saya mungkin ada orang lebih pandai daripada saya. Kita akan sama-sama berkongsi dalam persatuan kita insya-Allah. Okey? Senanglah depan ni nak panggil ni lah. Pinggan Dr. Norman, Dr. Norman. Kita belajar pasal pinggan Pinggan Dr. Norman. Jadi melekat ke kepala otak tu. Pinggan Dr. Norman. Asas Geram kita aku. ialah asas kita persatuan ni is a knowledge punya persatuan. Kita bukan persatuan jual produk. Bukan jual persatuan nak jual vitamin ke suplemen ke dah. No, bukan itu. Kita nak menjual ilmu yang betul. Nampak tak? Yes. Lepas tu knowledge is power, ingat Orang yang ada knowledge kesihatan, dia boleh gelak-gelak dia makan berani tapi slim sebab knowledge. Tapi bila knowledge tu shared, the power is multiplied. This is kita ni konsep dalam persatuan. Kita nak berkongsi ilmu supaya knowledge tu makin hebat. Semua orang boleh dapat dan akhirnya kita boleh bantu menyelesaikan masalah-masalah kesihatan di Malaysia khususnya dan di dunia umumnya insya-Allah. Yang kita boleh kembangkan lagi insya-Allah. Dengan persatuan saya rasa lebih mudah kita nak bergerak, kita mencapai matlamat kita. Sebenarnya kita nak menyelamatkan negara kita daripada terbeban dengan masalah sosioekonomik akibat kesihatan yang teruk dalam masyarakat dengan memberi input-input dari aspek nutritional medicine. Aspek penjagaan pada punca. Dan bagaimana makanan boleh membantu. Sebab makanan adalah benda yang kita ambil hari-hari. Kan? Tak ada orang yang tak makan hari-hari. Semua orang makan. Kecuali bulan puasa itu malam makan juga. So, hari-hari kita makan. Tapi soalnya ilmu makanan kita betul tak betul? Adakah selama ni yang kita duk sangka kira kalori itu betul? Ataupun jangan takut makan lemak tu betul. Ni yang takut makan goreng tu. Kan? Takut makan santan tu betul. Semua nak belajar. Dan kita ajar dengan bukti-bukti saintifik. Dengan jurnal-jurnal perubatan rujukan. Bukan main seronok sendiri pendapat aku. Tak ada. That's why kita berani buat persatuan. Sebab I know what I'm talking about. Saya bukan main